pelajar terbaik matematik yang belajar di University Oxford, tetapi akhirnya apabila berada di luar negara mengiklankan dirinya sebagai, maaf saya, pelacur kelas atasan di website. Na'udzubillah min zalik. Adakah ini generasi yang kita mahukan, yang suatu masa dahulu pernah menjadi kebanggaan Malaysia? Begitu juga baru-baru ini kalau kita lihat, ya, sekadar saya kira oleh kerana ini semua telah difahami ceritanya, ya, di media elektronik dan media bercetak, di akhbar dan Facebook misalnya, bagaimana baru-baru ini kita juga ada seorang pelajar yang telah belajar di luar negara yang mendapat doktorate dalam SPS, tetapi mendedahkan aktivitinya bersama teman lelaki di laman Facebook. Ini semua yang kita lihat ada sekadar beberapa contoh yang mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, khususnya muslimat. Bagaimana untuk kita mencorakkan masa depan anak-anak kita ini? Bagaimana harapan kita untuk kita melihat kepimpinan pentadbiran yang ada sekarang? Setelah 53 tahun kita beri peluang yang cukup lama kepada pihak sebelah sana, ya? Untuk, kalau mereka katakan mereka lah pembela orang Melayu, mereka lah apa sahajalah, ya? Tetapi sebenarnya mereka lah pengkhianat orang Melayu. Yang kalau kita lihat bagaimana kesan daripada dasar-dasar pendidikan yang tidak konsisten dan bercelaru. Contoh, pemansuhan tulisan Jawi yang akhirnya menyebabkan ramai anak-anak Melayu Islam tidak celik Jawi dan buta Al-Quran. Pada zaman Tan Sri Khairil Johari menjadi Menteri Pelajaran. Dan kalau kita lihat baru-baru ini, pemansuhan PPSMA yang dikatakan peringkat soft landing itu memakan masa yang cukup lama, ya, yang telah dibentangkan. Maksud saya, ketika keputusan dibuat tidak dibentangkan secara terperinci di kabinet, yang akhirnya menyebabkan jurang perbezaan yang cukup jauh di antara pelajar bandar dan luar bandar. Apabila mata pelajaran sains dan matematik, kalau sebelum ini dalam bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, tetapi telah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dalam mata pelajaran sains dan matematik. Yang kalau kita lihat, apabila telah dibuat demo PPSMI, ya, pada tahun 2007, kita melihat pada waktu itu barulah peringkat mereka mahu melaksanakan dasar ini secara pemansuhannya dibuat. Tetapi itu pun memakan masa yang cukup lama dan telah menelan berbilion ringgit. Itu semua adalah duit rakyat, tuan-tuan. Ya, duit rakyat, duit kita. Yang ini semua sebenarnya telah melanggar Akta Perlembagaan 152, yang sepatutnya dalam urusan rasmi perlu menjadikan bahasa penghantarnya adalah bahasa Melayu. Berbalik kita soal gejala sosial yang meruncing, yang kalau kita lihat, kalau dalam UPSR kita ada 5 subjek di sekolah rendah, ya, iaitu bahasa Melayu, pemahaman, penulisan, bahasa Inggeris, matematik, sains. Tetapi mana dia mata pelajaran agama itu? Tidak dijadikan sebagai suatu mata pelajaran untuk kita hayati sesungguhnya. Begitu juga di peringkat sekolah menengah. Itu dari aspek dasar pendidikan, atau kita menyentuh soal pendidikan. Satu pihak lagi, ataupun suatu perkara yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana pemerintahan yang ada sekarang pada masa ini, kepimpinan yang ada ini tidak meletakkan nilai-nilai murni itu sebagai satu tunjang untuk kita mendidik generasi mewaris kepimpinan pada masa akan datang. Bagaimana dengan budaya hiburan yang melampau? Bagaimana kita melihat di paparan media elektronik misalnya, televisyen, kalau kita lihat ada bintang kecil, ada maharaja lawaknya, semua ada, ya. Tetapi bagaimana dengan cerita, ya, ataupun paparan-paparan yang mendekatkan kita dengan si
sifat ataupun sikap nilai-nilai murni untuk membentuk generasi pada masa akan datang. Sebab itulah kita melihat senario yang saya ceritakan secara ringkas ini jelas membuktikan bahawa sudah sampai masanya untuk kita menurunkan kepimpinan yang ada sekarang, kerana kita ingin melihat suatu landscape politik Malaysia yang cantik, yang lebih terarah, yang akan melahirkan generasi pewaris kepimpinan yang lebih baik insya-Allah di bawah pentadbiran insya-Allah Pakatan Rakyat daripada kepimpinan PAS, PKR dan DAP. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebagai muslimat, kita kena rasakan satu azam dalam diri kita bahawa tangan yang menghayun buaya boleh menggoncang dunia. Dengan nilai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Wali Mumtaz tadi, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Puan Salamiah tadi. Kita melihat ini semua sebagai contoh bagaimana peranan kita sebagai ibu, sebagai seorang pejuang mujahidah insya-Allah, untuk kita mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita, yang mudah-mudahan semuanya ada nilainya di sisi Allah SWT. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah perjalanan sementara menuju akhirat. Kita juga sedar, sebagaimana yang sering kita dengar, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Sebab itu kita bercita-cita mudah-mudahan insya-Allah untuk menjadi wanita yang salihah, pejuang mujahidah yang mudah-mudahan insya-Allah ada sahamnya di akhirat nanti untuk kita. Kerana kita sedar, sebagaimana yang saya katakan tadi, hidup ini sementara. Kita tidak tahu hari ini, mungkin kita berjumpa malam ini, tapi esok tidak tahu adakah kita masih ada lagi di dunia yang fana ini. Yang kalau kita lihat, sebagaimana yang telah kita selalu diperdengarkan 3 perkara selain daripada amalan kita yang mudah-mudahan ada nilai di sisi Allah SWT sepanjang kehidupan kita ini. Selain daripada nilai amalan kita yang mudah-mudahan ada nilai di sisi Allah, 3 perkara itu doa anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah cita-cita kita untuk mendidik masyarakat. Kita sebagai ibu, kita sebagai guru misalnya, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Mungkin muslimat yang berada di hadapan saya ini berada bersama dalam suatu wacana seperti ini, menyampaikan kepada jiran-jiran, saudara mara, adik-beradik kita. Ya, ini juga adalah saham akhirat insya-Allah. Begitu juga dengan harta atau wang yang kita wakafkan ke jalan perjuangan, sebagaimana tadi derma jihad yang telah muslimat, tuan-tuan dan puan-puan berikan untuk perjuangan Islam insya-Allah. Sebab itulah, untuk kita melihat suatu landscape politik Malaysia yang cantik, yang terarah, yang dinamakan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang kita impi-impikan. Kita juga ingin menjadi wanita yang salihah, mendidik masyarakat, mendidik anak-anak kita semua memerlukan. Bukan saja kita pihak yang membina, tetapi kita tidak mahu ada sebagian pihak yang meruntuhkan. Sebagaimana sekolah smart di Melaka tadi, sebagaimana yang Puan Salamiah sebutkan. Sebab itulah hadirin hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian, perbincangan wacana pada malam ini, dan apa yang saya kongsikan sedikit ini mudah-mudahan mendapat sedikit perhatian untuk kita jadikan sebagai satu azimat, sebagai bekalan perjuangan kita insya-Allah dalam mencari keridhaan Allah SWT. Sekian Puan Salamiah. Okay, terima kasih pada Cikgu Mala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, muslimin muslimat, saya nak tanya, yang di hadapan saya ni rakyat faham ke rakyat Kedah? Faham. Di hadapan saya ni rakyat faham ke rakyat Kelantan? Kelantan? Faham. Kalau kita lihat di Kedah, menteri besarnya beri kuliah. Kalau di Kelantan, kita selalu dengar Tok Guru ada kuliah Jumaat dia mingguan untuk didik rakyat. Kita di Pahang agaknya, menteri besar kita nak dengar kuliah maghrib tak dia bercakap. Ada menteri besar buat kuliah? Tak ada. Kesian rakyat Pahang. Kan? Kesian semua rakyat Pahang. Dan kita kena ingat, di Pahang ni, penjara terbesar berada di Mempatih. Mempaga ni duduk ni di sebelah Bentong. Betul Kak Mak?
Duduk ni sebelah Bentong ni negeri mana? Tak ada? Oh, faham. Genting Highland, pusat judi, duduk di mana? Kesiannya orang faham. Dan satu lagi, tadi saya sebut sekolah mengandung Ali Rostam Tanggung, duduk di Melaka. Tapi kita baca sinar, disebut Kapasiti sudah penuh dan dia akan dibuka di Kuantan. Kuantan ni duduk di mana? Palak duduk di mana? Felda duduk di mana? Faham. Kesian orang faham. Minyak banyak, beli kat kedai tak ada minyak. Allah, faham. Kesian orang faham, kan? Jadi kita ni semua ada peranan dalam keadaan rakyat yang mesti ada maklumat, rakyat mesti ada kesedaran. Kita muslimat pas, muslimat yang ada kekuatan, beriman dengan hari pembalasan, beriman dengan hari kemudian. Takkan nak duduk di rumah. Besok Allah tanya, salah satu soalan Allah tanya, bila kita mati, sebanyak umur kita mana kita habis. Kita kata kita pergi ke dapur, pagi masak, tengah hari masak, malam masak. 40 tahun dah habis masak. Ada saki-baki umur yang ada, anak-anak muda yang ada. Sumbangkan umur anda untuk perjuangan. Mungkin hari ini PRU ke-13, PRU terakhir untuk kita buat sumbangan. InsyaAllah sebagai penutup, saya mempersilakan YB Mumtaz untuk menggulung kaitan dengan tajuk kita, peranan wanita sebelum PRU dan selepas PRU 13. Jadi saya persilakan. Alhamdulillah. Saya nak sambung sikit. Kalau tadi sebut tentang kasino terbesar Duk Pahang, penjara terbesar Duk Pahang, cawangan terbaru sekolah mengandung akan buat kat Pahang. PR Malaysia ada kat mana? Kalau kita tak dengar Menteri Besar bagi tazkirah, PM kita ada tak bagi tazkirah? Jadi sebenarnya Pahang negeri yang mertuah, Darul Makmur. Tapi makmurnya ke arah mana? Itu perkara yang mesti kita, kalau puan-puan nak kekal dengan makmur, dengan definisi ada cawangan sekolah mengandung, penjara terbesar, kasino terbesar, pembelanja terbesar, semua yang terbesar, teruskan. Kita boleh terus dengan duduk di dapur, masak 3 lauk, 5 lauk, anak kita masak, suami kita makan. Dan kita berakhir semua dengan kencing manis dan darah tinggi. Sebab kita sibuk. Ada tempat saya pergi ceramah, dia tanya, saya ni cemburu kat suami saya. Dia kata, kenapa? Kerana bulan puasa, suami saya boleh tahajud. Suami saya boleh baca Quran. Saya kat dapur, tahajud saya lah dengan sahurnya. Nak masak 2-3 jam baru siap. Lepas dah makan, azan. Sampai bila saya nak duduk dalam keadaan macam ni? Saya kata ini masalahnya. Kerana muslimin faham, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang cara Nabi sembahyang. Buat haji cara Nabi buat haji. Makan tak ikut cara Nabi. Nabi dia buka puasa dengan kurma, tamar dengan air. Nabi bersahur dengan apa? Kurma juga. Yang kita pergi sahur dengan 5 lauk, 6 lauk tak hal. Itu yang sibuk tak boleh buat program tu. Sebab apa? Nak masak tu lagi, nak buat sama belajar lagi, nak buat tu lagi, nak buat lagi. Tak cukup lauk 6, suami tak puas hati, isteri pun susah hati. Kenapa? Ikut Nabi separuh-separuh. Saya taklah kata orang Pahang semua kena tukar makan kurma. Tetapi kurang-kurangkanlah. Saya baru balik daripada Tokyo. Saya pergi Tokyo, saya terkejut. Sebab saya tak jumpa orang Tokyo yang rendah. Semua orang di Jepun tinggi. Sedangkan masa datang dulu jajah Malaysia, semua orang Jepun pendek. Kerana apa? Mereka tukar makanan mereka kepada sushi dan juga kepada roti. Hari ini orang Jepun paling pendek pun 5 kaki 4. Semua orang tinggi. Dan mereka tak ada yang berjerawat, tak ada yang pendek. Saya tak ada yang perut buncit. Saya tengok di Tokyo saja penduduk dia 12 juta. 12 juta tak ada sampah, 12 juta tak ada pencemaran, 12 juta tak ada yang perut buncit, 12 juta tak ada yang pendek, 12 juta tak ada muka yang ada jerawat.
Sebab apa? Kerana mereka jaga makan dan mereka masih lagi belum Islam, ada sedikit je Islam. Kita kat Malaysia ni belajar